bila keluar Ya'juj Ma'juj ni, dia seumpama api yang membara, maknanya yang keluar tu api yang membara, yang mana turunnya daripada dua gunung. Kita akan lihat nanti, dia turun daripada gunung-gunung yang tinggi dalam keadaan laju seperti api yang menggelegak turunnya, yang tidak boleh disekat kemaraannya oleh mana-mana bala tentera, mana-mana kekuatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Rusti dan ahli jawatankuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah rahmat daripadanya. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama melaksanakan tuntutan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita diberikan kekuatan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelebihan dia sebagaimana yang kita maklum sangatlah besar. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bagaimana kelebihan orang-orang yang berada tetap di dalam majlis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran pahala, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu ini adalah menyamai ganjaran pahala kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Baitullah. Ini besarnya pahala kita berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung di dalam pembacaan kita, iaitu dalam kitab Al-Iman Yaumil Akhirati, beriman kepada hari akhirat, di mana kita telah sampai kepada tajuk yang berkaitan dengan alamat-alamat besar hari kiamat, dan kita telah membicarakan tajuk yang berkaitan dengan
turunnya Nabi Isa alaihi salam yang merupakan di antara tanda besar kiamat. Di mana dalam riwayat hadis yang banyak yang telah kita baca berkaitan dengan penurunan Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana sedang ia, yakni seorang lelaki yang beriman, menghadapi Dajjal. Tiba-tiba Allah membangkitkan Nabi Isa bin Maryam. Ia turun di sisi menara berwarna putih yang terletak di timur Damsyik dengan memakai sepasang pakaian yang cantik, dengan meletakkan kedua-dua belah tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Apabila ia menundukkan kepalanya, menitislah air daripadanya. Dan apabila ia mengangkat kepalanya, kelihatan seperti kilatan mutiara-mutiara, yakni untuk menggambarkan kecantikan Nabi Isa alaihi salam. Tidak halal bagi orang kafir mencium baunya, melainkan binasalah orang kafir itu, dan baunya sampai ke akhir pandangan matanya. Lalu ia mencari Dajjal sehingga ia mendapatinya di Babi Lut, lalu ia membunuhnya. Ini di antara hadisnya. Dan daripada Abdullah bin Umar, satu hadis lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan keluar Dajjal menjadi ujian di kalangan umatku. Ia berada selama 40 tahun. Aku tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lalu membangkitkan Isa bin Maryam. Rupanya seperti Urwah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Urwah bin Mas'ud. Di antara sahabat Nabi yang handsome muka dia. Sahabat-sahabat Nabi yang paling handsome ialah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan Nabi Isa alaihi salam persis wajahnya Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mencari Dajjal. Bila dia keluar, dia mencari Dajjal, lalu membunuhnya. Kemudian ia tinggal selama 7 tahun yang sangat aman, sehingga tiada lagi permusuhan di antara dua orang, sehingga akhir hadis ini. Banyak lagi hadis-hadis yang kita baca sebelum ini yang meriwayatkan tentang kisah penurunan Nabi Isa AS. Dan terdapat banyak di dalam kitab-kitab muktabar yang menceritakan dengan terperinci tentang kisah penurunan Nabi Isa al-Masih AS apabila tiba akhir zaman, iaitu berdekatan dengan tanda-tanda kiamat. Di dalam hadis-hadis yang kita baca ini, banyak hadis yang diriwayatkan tentang kisah Nabi Isa AS. Ada pendapat daripada kalangan yang membicarakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kisah penurunan Nabi Isa AS, yang menyatakan hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah penurunan Nabi Isa AS ini adalah merupakan hadis-hadis yang dikategorikan dalam hadis ahad. Di hadis ni, kalau kita belajar mustalahul hadis, dia ada kategori dia. Hadis yang paling tinggi ialah hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad ini yang dimaksudkan hadis ahad, saya sebut sikit untuk kita faham. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi, sama ada seorang atau beberapa orang perawi. Ini hadis ahad. Hadis ahad ni seorang perawi atau beberapa orang perawi. Ulama ilmu hadis ni
dia letakkan kategori hadis ahad ini kepada tiga kategori. Hadis ahad ni dia ada 3 kategori pula. Yang pertama dikategorikan sebagai hadis ahad masyhur. Dipanggil hadis masyhur. Duduk dalam kategori hadis ahad tapi disebut hadis masyhur, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi ataupun lebih. Ini dipanggil hadis masyhur. Kemudian yang kedua ialah hadis aziz. Hadis aziz ini juga di bawah kategori hadis ahad, yang mana perawinya meriwayatkan hadis ini seramai 2 orang. Dia tak lebih. Dia 2 orang, dia masuk hadis ahad. Aziz. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Lalu ada pendapat yang mengatakan kebanyakan hadis yang menyebut tentang Nabi Isa ialah kategori hadis ahad. Tetapi kita perlu faham tentang kedudukan hadis ahad di dalam disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu. Okey. Para alim ulama menyatakan, ulama hadis menyatakan, kategori hadis ahad dalam disiplin ilmu, walaupun dia tidak sampai kepada hadis mutawatir, tetapi sekiranya ia dikategorikan dalam hadis sahih, tetapi dia hadis ahad. Dia hadis sahih, tapi hadis ahad. Maka seseorang yang mengingkari, menolak hadis ahad yang sahih itu, maka dia jatuh dalam kategori fasik dan berdosa. Tak sampai pada kategori kafir, tapi dia fasik dan juga berdosa. Dan kalau kita melihat dalam kitab yang kita baca ini, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam ramai dengan sanad yang sahih. Di antara mereka ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, Nu'as bin Sam'an, Abdullah bin Amru, Huzaifah bin Asid al-Ghaffari, Saubani, Majmu' bin Juriyah al-Ansari, Abi Amamah al-Bahali, Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Abi Asy', Samrah bin Jundubi, Abdullah bin Amru, Anas bin Malik, Wasilah bin Aqa', Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas, Aus bin Aus as-Saqafi, Imran bin Husain, Ummi Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Safinah mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khuzaifah bin Laman, Abdullah bin Muad, Abdul Rahman bin Samrah, Abi Sa'id al-Khudri, Umar bin Yasir, Kisan bin Abdullah bin Tariq, dan lain-lain radhiyallahu anhum ajma'in. Ada ramai para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kisah penurunan Nabi Isa alaihissalam. Adapun ulama yang mengarang kitab yang khusus, dia karang kitab khusus berkaitan dengan kisah penurunan Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Di antara mereka ialah Al-Imam Muhammad Zahir Al-Kautsar, pengarang kitab kepada Nazirah Ibarat fi Maz'um man yankiru nuzul Isa alaihissalam qabla al-akhirah al-muhaddis. Ini imam hadis. Syekh Abdullah bin Sadiq Ad-Damari, pengarang kitab Aqidah Ahli Islam fi Nuzul Isa alaihissalam, dan kitab Aqamatu Burhan ala Nuzul Isa alaihissalam fi akhir zaman. Syekh Muhammad Anwar Syekh Al-Qashaymari, pengarang kitab Aqidah Al-Islam fi Hayati Isa alaihissalam, kitab Tahiyatul Islam fi Hayati Isa alaihissalam. Syekh Muhammad Habibullah Asy-Syanqaiti, dia mengarang kitab Al-Jawabi Al-Muqna Al-Mahrur fi Ar-Raddu ala Munkari Nuzul Isa alaihissalam. Syekh Muhammad Al-Arbi At-Tibani Al-Jazair, dia mengarang kitab I'tiqad Ahli Imam bil Quran
binuzuli al-Masih ibnu Maryam alaihissalam. Kemudian Al-Imam Al-Qadi Asy-Syaukani, pengarang kitab. Saya suka baca kitab yang dikarang Al-Imam Al-Qadi Asy-Syaukani ni. Dia apa? Dia sentuh khusus tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia mengarang kitab Tawdih fi matawatir fi mantaziru wad-dajjal wal masih. Dan fatwa Syekh Muhammad Baqi Al-Mufti fi nuzuli Sayyidina Isa, dan banyak kitab. Kitab-kitab muktabar yang menceritakan khusus tentang kisah penurunan Nabi Isa alaihissalam. Jadi para alim ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka menolak pendapat-pendapat daripada kalangan yang mengingkari, menolak tentang betapa benarnya kisah yang menceritakan tentang penurunan Nabi Isa alaihissalam ketika mana menuju kepada saat pengakhiran dunia, iaitu saat hari-hari kiamat. Makna dekat dengan hari kiamat, maka mereka menyatakan bahawa Nabi Isa al-Masih akan turun sebagaimana yang disebut oleh dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tuan-tuan muslim-muslimat, musannif pengarang kitab dia menyebut di antara alamat, tanda-tanda ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah mengkaji beberapa hadis yang kita baca sebelum ni, yang menceritakan turunnya Nabi Isa alaihissalam, para ulama telah mengumpulkan tanda-tanda atau alamat-alamat berikut untuk dijadikan panduan kepada kita. Ketika mana saat tiba turunnya Nabi Isa, ada alamat, ada tanda dia. Dan dikumpulkan, diringkaskan selepas dikaji dan dilihat dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam, ia turun dalam keadaan meletakkan kedua tangannya ke atas sayap-sayap dua malaikat yang ditugaskan mengiringi. Yang pertama sekali, Nabi Isa dia akan turun di Menara Putih. Ini pendapat yang paling kuat. Menara Putih di sebelah timur, di Bandar Damsyik. Bandar Damsyik ini terletak di negeri Syria. Dia ada Jami' Umawi. Di situ dia ada Jami' Umawi di hujung Suq At-Tawil. Suq Tawil ni dipanggil pasar panjang di Jami' Umawi. Di hujung tu dia ada Jami' Umawi, Masjid Umawi. Di sana sampai sekarang ada satu menara yang tinggi. Tuan-tuan boleh tengok, search dalam YouTube. Menara yang tinggi yang dikenali dengan Menara Putih, letak dia, kedudukan dia di sebelah timur, sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang kisah penurunan Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Disitulah Nabi Isa al-Masih akan turun. Turunnya Nabi Isa al-Masih ini diiringi oleh dua malaikat. Dua malaikat akan iring turunnya Nabi Isa, dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam meletakkan kedua belah tangannya di atas sayap. Malaikat dia ada sayap. Dalam kisah Isra' Mi'raj, bagaimana dizahirkan rupa bentuk malaikat Jibril yang sebenar, mempunyai 600 sayap yang diperbuat daripada emas. Ini sayap malaikat. Nabi Isa pegang di antara kedua tangannya sayap malaikat tersebut, lalu dia turun bersama dengan dua malaikat. Dan Nabi Isa alaihissalam memakai pakaian yang sangat-sangat cantik. Pakaian dia macam mana, jubah macam mana, wallahu a'lam. Tetapi pakaian Nabi Isa alaihissalam itu adalah pakaian yang sangat cantik. Dia turun dan seterusnya, apabila dia turun, keluar daripada Nabi Isa alaihissalam ini bau-bauan yang sangat-sangat wangi.
Dia akan keluar bauan yang sangat wangi, yang mana orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang kafir, dia tidak boleh mencium bau yang keluar daripada Nabi Isa AS. Orang kafir tak boleh cium, kecuali orang-orang yang beriman. Bauan tu hanya dicium oleh orang-orang yang beriman. Ia turun di negeri Syam, iaitu Syria, di timur Damsyik, di sisi Menara Putih. Ia turun pada waktu fajar, waktu subuh, pagi. Nabi Isa turun pada waktu fajar, iaitu waktu subuh. Ketika turunnya itu, ada sekumpulan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Sebelum tu Imam Mahdi dah turun. Kita dah baca dah kisah Imam Mahdi. Yang mana sekumpulan umat Islam pada waktu itu sedang bersedia, dipimpin oleh Imam Mahdi, untuk memerangi Dajjal. Jumlah umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu dalam 800 orang lelaki. Ada 800 orang lelaki tentera Imam Mahdi. Dan bersama dengan 800 orang lelaki itu, ada 400 orang perempuan muslimat yang juga bersama dengan bala tentera Imam Mahdi, sedang standby, bersedia untuk keluar memerangi Dajjal. Mereka dalam keadaan dalam keadaan sah. Imam Mahdi membetulkan sah bala tentera dia, jemaah dia, kumpulan dia. 800 tentera muslimin, 400 tentera muslimat. Ketika itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun masa itu. Apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam solat subuh. Solat subuh masa itu. Dipersilakan Imam Mahdi turun untuk jadi imam. Lalu Nabi Isa alaihissalam ni, bila dia turun, dipersilakan menjadi imam. Nabi Isa alaihissalam dia pegang belakang Imam Mahdi. Dia pegang belakang Imam Mahdi. Lalu dia menolak tawaran Imam Mahdi supaya jadi imam. Dia tolak Imam Mahdi ni ke hadapan untuk menjadi imam solat subuh. Dia tolak Imam Mahdi. Kerana untuk memuliakan Imam Mahdi yang merupakan umat Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi memuliakan umat Nabi Muhammad. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling mulia berbanding umat-umat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kemudian Imam Mahdi menjadi imam di dalam solat subuh tersebut. Kemudian Imam Mahdi dan juga Nabi Isa Al-Masih keluar. Selepas selesai solat subuh, mereka keluar bersama bala tentera tersebut, memburu Dajjal, untuk membunuh Dajjal, dan berlaku pertembungan, peperangan di antara Dajjal dan pengikut-pengikutnya dengan bala tentera yang dipimpin oleh Nabi Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Tempat berlaku pertembungan peperangan itu ialah yang bernama Babilon. Nama tempat tu adalah Babilon. Babilon ini tempat yang berada sekarang di dalam wilayah Palestin. Dalam wilayah Palestin. Berlaku pertembungan di situ dan akhirnya Nabi Isa Al-Masih berjaya membunuh Dajjal di wilayah Palestin yang bernama Babilon. Apabila Dajjal dan bala tenteranya dihancurkan, lalu Nabi Isa Al-Masih
memerintah dunia dengan menegakkan syariat, iaitu syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syariat daripada Al-Quran. Nabi Isa tak bawa syariat dia, tapi syariat yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintah dengan berpandukan wahyu Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Isa Al-Masih juga, apabila dia memerintah dunia selepas dimusnahkan Dajjal, ia menghancurkan seluruh tanda salib. Seluruh tanda salib yang ada di atas dunia ini dihancurkan oleh Nabi Isa Al-Masih. Salib Kristian, agama yang meletakkan Nabi Isa Al-Masih ini sebagai Nabi dia, yang mempunyai konsep Trinity, 3 Tuhan. Dihancurkan seluruh tanda salib. Dan binatang khinzir, babi dibunuh, semua dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Kesemua fahaman, ajaran, agama yang selain daripada agama Islam itu dihapuskan. Agama-agama lain, kepercayaan, kepahaman selain daripada agama Islam, semua dihapuskan. Tak ada. Kecuali yang tinggal hanya satu, iaitu agama Islam. Satu saja agama yang ada. Selepas itu Nabi Isa AS menunaikan haji dan umrah. Beliau singgah di Fajrul Duha. Beliaulah yang menjadi imam sembahyang setelah sembahyang subuh yang diimamkan oleh Imam Mahdi. Nabi Isa AS bermusafir ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi pergi ziarah kota cahaya, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi SAW dan Nabi Isa AS dia menziarahi Raudah. Raudah tu ada di Madinah, iaitu tempat bersemadinya jasad junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia pergi ke Raudah, kemudian dia memberikan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman pemerintahannya ialah zaman yang penuh barakah, zahir dan batin. Berlakunya keamanan, melimpahnya rezeki, hilangnya dengki, hilang semua. Semua hidup dalam keadaan aman damai. Tak ada nak balah, nak apa, tak ada fitnah, tak ada apa. Rezeki melimpah sehingga tak ada yang nak harta benda, zakat dan sebagainya. Beliau berada di dunia, yakni memerintah selama 40 tahun. Dia 40 tahun dia memerintah dunia. Oleh itu zahirnya Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa AS bukanlah suatu perkara yang boleh dipermain-mainkan atau dipermudah-mudahkan. Jangan kita nak ambil mudah. Jangan kita nak main-main tentang kisah zahir Nabi Musa, turunnya Nabi Isa dan zahirnya Imam Mahdi. Jangan kita ambil mudah, jangan kita pelekeh, jangan kita tolak, jangan kita membohongi pula dan menafikan tentang dua alamat besar hari kiamat ini. Ataupun menonjolkan diri mengaku menjadi Imam Mahdi atau Nabi Isa. Ada yang diangkat oleh kaum dia, penyokong dia, yang kata ini Nabi Isa, ini Imam Mahdi. Ini jangan main. Jangan awak main benda persoalan ini. Kerana benda-benda yang berlaku ini adalah merupakan yang sabit, yang bersandarkan kepada
penentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tak boleh nak main benda-benda yang seumpama ini. Dia mesti bersandarkan kepada dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang besar, kerana ia merupakan alamat tanda kedatangan hari kiamat. An Ummul Mukminin Zainab ibnati Jahshin radhiyallahu anha, satu hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawman fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yawm min radmi ya'ju wa ma'ju mislu hadhihi wa hallaqa bi asba'aihi al-ibhami wallati taliha. Qalat Zainab faqultu ya Rasulullah afanahliku wa fina as-salihun. Qala na'am idza kasural khubathu. Daripada Ummul Mukminin Zainab bin Jahshin radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki gilirannya. Tiba-tiba berlaku kepadanya suatu hari yang mencemaskan, yakni ketika bangkit daripada tidurnya. Tiba giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, salah seorang daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Zainab. Pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan yang cemas. Ketika bangkit tidur, lalu Nabi SAW bersabda, wailun, kecelakaanlah bagi bangsa Arab. Nabi sebut celaka bagi bangsa Arab dengan suatu bencana yang hampir menimpa mereka pada hari ini. Telah terbuka kota yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan lihat nanti di antara alamat yang seterusnya ialah munculnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana kota yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibina oleh Zulkarnain dengan ia membuat khalqah, kalungan dengan jarinya, ibu tangan dan jari yang berikutnya. Ibu tangan dan jari yang berikutnya. Maknanya dibuat macam ni. Zainab berkata, aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kita binasa sedangkan kita masih ada orang-orang yang soleh? Bila Ya'juj Ma'juj keluar tu, orang soleh ada lagi. Adakah kita akan binasa? Sabda Rasulullah SAW, ya, apabila banyaknya kejahatan maksiat. Bila banyak kejahatan, bila banyak maksiat, orang lebih suka maksiat daripada majlis ilmu, daripada nak datang ke masjid, daripada jaga solat fardu 5 waktu. Orang lebih suka pergi tempat-tempat yang melalaikan konsep-konsep yang bercampur aduk lelaki dan perempuan berleluasa. Bila Ya'juj Ma'juj keluar, walaupun ada orang-orang soleh, tetapi bila keburukan itu berleluasa, kemaksiatan itu lebih luas, maka binasalah, musnahlah umat yang ada pada masa tersebut. Persoalannya, siapakah yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj? Kita akan bicarakan. Ya'juj dan Ma'juj ini pernah dinyatakan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berhubung dengan masalah ini. Siapa dia Ya'juj dan Ma'juj? Beliau dinyatakan bahawa menurut pendapat kebanyakan ulama, ialah dua kaum daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam.
menurut pendapat Umru Abdul Bar, telah berlaku ijma' di kalangan ulama bahawa mereka yakni Ya'juj dan Ma'juj daripada keturunan Yafas bin Nuh alaihi salam. Pendapat daripada alim ulama, dia daripada keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Yafas bin Nuh alaihi salam. Tetapi pendapat ini ditolak. Banyak ulama menolak. Ada pendapat yang lebih kuat menyatakan daripada Sam Ham Yafid ni, daripada Yafid dia ada pula anak. Anak daripada Yafid, yakni cucu Nabi Adam AS, iaitu Mada, Yunan, Ma'juj, Tubal, Misk, kemudian Tiram. Ada 6 orang daripada keturunan Yafid. Daripada keturunan Yafid ni, kebanyakan ulama menyatakan keluarnya apa yang disebut sebagai kaum Ya'juj dan juga Ma'juj. Salah satu anak dia, cucu Nabi Adam ni, nama dia Ya'juj. Daripada itulah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana Ya'juj dan Ma'juj ni, setengahnya menyatakan makna dia ialah api yang membara. Ya'juj Ma'juj ni makna dia api yang membara. Maknanya gambaran bahawa bila keluar Ya'juj Ma'juj ni, dia seumpama api yang membara. Maknanya yang keluar tu api yang membara, yang mana turunnya daripada 2 gunung. Kita akan lihat nanti, dia turun daripada gunung-gunung yang tinggi dalam keadaan laju seperti api yang menggelegak turunnya, yang tidak boleh disekat kemaraannya oleh mana-mana bala tentera, mana-mana kekuatan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak boleh nak sekat. Mana dia akan turun dan menghancurkan bumi dengan kerosakan yang telah dilakukannya. Kemudian disebut oleh Ibn Hujar di dalam kitabnya Fathul Bari. Dia menyatakan pendapat yang mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj adalah daripada keturunan Yafas bin Nuh alaihissalam, adalah merupakan pendapat penyelewengan cerita yang dibawa oleh ahli kitab. Dia kata bukan. Ini hak kata daripada keturunan Nabi Nuh ni, penyelewengan. Cerita yang dibawa oleh ahli kitab. Ya'juj dan Ma'juj mempunyai jumlah yang ramai dan membiak dengan ramainya berdasarkan kepada kenyataan sejarah dan beberapa alasan yang lain. Di kalangan ulama di zaman kini berpendapat bahawa mereka, iaitu Ya'juj dan Ma'juj ini, ialah kelompok manusia yang berada di kawasan Asia Tengah sehinggalah ke negeri Rusia dan ke negeri China, di mana penduduknya adalah penganut ajaran komunis yang tidak percayakan Tuhan dan hukum syariat. Ini pendapat ulama yang terkini. Lebih spesifik lagi, kedudukan Ya'juj Ma'juj ini ialah di barat daya negara yang dikenali dengan negara Mongolia, yang disebut, yang terkenal dengan golongan bangsa Mongol ataupun Tartar. Ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sehinggalah golongan ini dia duduk sehingga ke Turkmenistan. Turkmenistan ni ialah wilayah di dalam negara Rusia. Ini golongan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga berlaku kepada mereka kejahatan yang di luar peri kemanusiaan, hilangnya nilai kemanusiaan yang membolehkan mereka melakukan apa sahaja menurut hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam. Kita tak tahu hakikat yang sebenarnya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Asy-Syahid Said Qutb
mengemukakan pendapatnya dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran sebagai suatu pandangan yang ditarjihkan, bukan keyakinan, bukan yakin sungguh, tapi ditarjihkan, bahawasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berlaku di awal kurun yang ke-7 Hijriah, iaitu serangan Tartar ke atas Daulah Abbasiyah dan pembunuhan beramai-ramai dengan kejamnya telah dilakukan oleh mereka sehingga Baghdad menjadi kolam darah. Syahid Said Qutb disebut dalam tafsir fi Zilalil Quran, Ya'juj ni dah keluar. Bila? Iaitu kurun yang ke-7 Hijrah. Ketika mana berlaku pertembungan di antara Khalifah Islamiyah yang berpusat di Baghdad, Khalifah Abbasiyah, bertembung dengan tentera Mongolia, tentera Tartar, yang akhirnya berlaku pembunuhan besar-besaran. Tempat yang dilalui oleh Mongol, Tartar, tentera dia, kalau dia lalu, habis semua dia akan bunuh. Sehingga di Baghdad sendiri, bila mereka masuk di Baghdad, mereka telah membunuh orang-orang Islam, sama ada kanak-kanak, perempuan, semua dibunuh. Sehingga darah-darah itu mengalir menjadi anak sungai. Said Qutb kata dah keluar dah. Dan para alim ulama menyatakan, Ya'juj dan Ma'juj ini dia keluar bukan sekali, tetapi dia akan keluar beberapa kali. Dia keluar beberapa kali, sehinggalah dia akan keluar yang last kali ketika mana saat dekat dengan kiamat, tanda kiamat, dia keluar last kali. Maka keluarnya ketika itulah keluar yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga dalam ayat Al-Quran Al-Karim, iaitu keluarnya di akhir zaman dengan jumlah yang sangat-sangat ramai. Jumlah dia sangat ramai, dia keluar daripada dua pergunungan. Kita akan tengok dia daripada tanah tinggi, dia akan turun ke bawah seumpama air yang mengalir. Seumpama air yang mengalir. Dia akan turun sekali, iaitu pengakhir. Itu di saat sampai hari kiamat. Firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haq, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat daripada seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yakni hari kiamat. Ayat yang di atas tidak menghadkan masa yang tertentu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Hampir janjinya berlaku kiamat itu menurut perhitungan Allah, bukan perhitungan manusia. Oleh itu harus berlaku terbuka temboknya seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dan selepas itu berlaku malapetaka ke atas umat Islam Arab dengan berlakunya serangan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu. Dulu Hulagu daripada Mongolia, menjadi tanda kebenaran janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ditarjihkan oleh Al-Imam Said Qutb. Imam Said Qutb dia tarjih, mana keluar dah Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dilihat daripada nas yang lain, kita akan mendapat penjelasan yang menunjukkan apa yang berlaku adalah salah satu daripadanya. Maknanya kalau kita tengok nas lain yang Said Qutb sebut, yang serangan Mongol Tartar yang dipimpin oleh Hulagu, masa pemerintahan kerajaan Abbasiyah itu salah satu. Maknanya bukan pengakhiran, akan ada lagi serangan daripada Ya'juj Ma'juj. Tetapi di sana akan berlaku satu lagi peristiwa serangan besar-besaran, iaitu di akhir zaman. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, habainama huwa kadzalik iz auha Allahu ila Isa alaihi salam, inni qad ikhtartu ibadan la yadani li hadin biqatalihim faharris ibadi ila at-tur
Wa yab'asullahu Ya'juj wa Ma'juj fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyata fayashrabuna ma fiha. Hadis ni panjang. Saya sebut terjemahan dia. Sedang mereka dalam keadaan aman. Bila turun Nabi Isa AS, Dajjal dibunuh, dalam keadaan aman, damai, hidup manusia, umat Islam pada masa tersebut. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa AS. Masa tu Nabi Isa AS ada. Saat Ya'juj keluar secara besar-besaran, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hamba yang tidak daya upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka. Mana tak ada siapa nak boleh sekat mereka. Oleh itu bawalah hamba-hambaku yang bersamamu berlindung di bukit Tur Sina. Allah perintah wahyu pada Nabi Isa, bawa puak-puakmu yang jadi pengikut kamu, yang taat kepada kamu daripada kalangan umat Islam, supaya berlindung di mana? Di Tur Sina, di bukit Tur Sina. Dan Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Masa inilah Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj secara besar-besaran. Mereka pun meluru turun pada tiap-tiap tempat tinggi. Lalu barisan depan mereka melalui Tasik Tibriyah. Ya, kita baca dah. Di antara tanda dekatnya Dajjal ni keluar, Nabi Isa AS turun, Imam Mahdi muncul, ialah Tasik Tibriyah. Satu tasik air tawar yang paling besar di atas muka bumi. Ini Tasik Tibriyah. Di antara tanda dia, tasik ni akan kering bila dekat dah dengan tanda Nabi Isa, Imam Mahdi ni nak keluar, Dajjal nak keluar. Dan Tasik Tibriyah ni sekarang memang hampir kering. Yang dulunya jadi sumber air yang besar, sekarang Tasik Tibriyah hampir kering. Menunjukkan benarnya kita sudah hampir dekat dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tentera Ya'juj dan Ma'juj turun, barisan depan dia sampai di Tasik Tibriyah. Lalu mereka minum airnya. Minum air di Tasik Tibriyah. Sehingga apabila barisan hak belakang tentera Ya'juj Ma'juj sampai di Tasik Tibriyah, tengok-tengok Tasik Tibriyah ni kering. Habis diminum airnya oleh barisan depan. Makna ramainya tentera Ya'juj Ma'juj. Makna minum satu tasik, kering tasik. Sehinggalah tentera Ya'juj Ma'juj yang di belakang ini bertanya, adakah ini tasik yang ada air? Mereka tanya. Nabi sebut, ini tasik ke? Ada air, kering kontam tasik tersebut. Diminum oleh barisan depan tentera Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa dan sahabatnya terkepung lama di Gua Sur, sehingga kepala-kepala lembu lebih berharga kepada mereka daripada 100 dinar kepada kamu pada hari ini. Kepala lembu, satu kepala 100 dinar pun orang tak jual. Maknanya terkepung, tak ada makanan, tak ada apa sumber apa semua, jadi mahal. Nak sebut. Lalu Nabi Isa AS dan sahabatnya bermohon kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka. Maka Allah mengutuskan kepada mereka, yakni kepada Ya'juj Ma'juj itu, ulat-ulat. Allah utus ulat, tentera Allah Ta'ala. Yang mana Nabi SAW sebut ulat-ulat itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyerang batang-batang leher tentera Ya'juj dan Ma'juj. Ulat itu datang, keluar daripada batang leher seluruh bala tentera Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun mati bergelimpangan dengan serentak.
Serentak mati semua pada tentera Ya'juj dan Ma'juj. Seperti mati satu nyawa, Nabi sebut. Semua jatuh. Jatuh macam cerita kita tengok. Macam mana? Jatuh habis semua, hancur. Kemudian Nabi Isa AS dan sahabatnya keluar daripada bukit Tursina. Lalu mereka dapati tidak ada sejengkal pun di bumi, melainkan penuh dengan bau busuk dan hapak bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan tuan-tuan, ramai atas bumi tak ada sejengkal pun, kecuali semua penuh dengan bangkai kaum Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah mengutuskan Nabi Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutuskan kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta. Allah Ta'ala burung macam mana? Allah Ta'ala utuskan kumpulan burung, batang leher burung macam batang leher unta. Burung tersebut mengangkut serta mencampakkan bangkai Ya'juj Ma'juj ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Tempat mana? Tak tahu. Nabi tak sebut. Tapi Allah kehendaki mana, dikumpulkan di situ. Kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat, di mana sebarang bangunan tidak dapat menahan airnya daripada meliputi serta mencuci muka bumi sehingga bersih dan menjadi rata seperti cermin. Allah Ta'ala turunkan hujan. Kemudian difirmankan kepada bumi, tumbuhkanlah tanamanmu dan keluarkanlah buahmu dan kembalikanlah segala keberkatanmu. Pada masa itu, sebilangan besar orang boleh kenyang dengan sebiji buah delima. Maka sebiji delima pun boleh kenyang. Maknanya buah yang besar, buah yang subur. Dan boleh berteduh dengan kulit dia. Macam mana tuan-tuan? Buah delima yang kita tengok hari ni besar-besar ni. Bila lepas daripada Allah bersihkan bumi, Allah Ta'ala suburkan, perintahkan bumi supaya keluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan keberkatannya. Buah delima sebiji boleh kenyang makan. Kulit dia tu boleh jadi tempat berteduh pada orang pada masa tersebut. Dan pada masa itu diberkatkan oleh Tuhan pada susu, sehingga susu seekor unta perahannya mencukupi diminum oleh satu kaum yang besar jumlahnya. Dan seekor susu seekor lembu perahannya mencukupi untuk diminum oleh satu kabilah, oleh satu suku kaum. Sedang mereka dalam keadaan begitu, tiba-tiba Allah menghantarkan sejenis air, angin. Allah hantar, hembuskan angin yang baik, angin yang sepoi-sepoi. Lalu Allah Ta'ala menghantarkan sejenis angin yang baik. Lalu Allah Ta'ala mengambil mereka dengan tiupan di bawah ketiak mereka. Lalu diambil tiap-tiap nyawa, tiap-tiap orang yang beriman. Diambil nyawa. Nyawa tiap-tiap orang yang beriman diambil. Tiap-tiap orang yang Islam diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tinggallah orang-orang yang jahat. Hak tinggal ialah orang-orang yang jahat. Orang beriman semua dicabut nyawanya. Dan tinggallah yang jahat bercakaran sesama mereka, melakukan kejahatan seperti binatang kaldai. Maka pada zaman inilah berlakunya hari kiamat. Selepas itu bila orang beriman semua diambil, berlakulah hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita akan melihat sedikit tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj keluar apabila tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran tentang kisah tembok yang dibina oleh Zulkarnain yang ditebuk oleh Ya'juj dan Ma'juj yang menyebabkan mereka keluar. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh.